Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seterusnya, tajuk yang nak dibincangkan ni ialah mekanisme pergerakan haiwan. Okey. Jadi, walaupun dah buat folio, tapi cikgu rasa boleh jugalah cikgu terangkan dekat sini. Okey, jadi untuk pergerakan haiwan ni sebenarnya kita fokuskan pada beberapa haiwan tertentu, iaitu mengikut dia punya jenis-jenis rangka dia lah. Jadi tak semua haiwan yang kita bincangkan. Contohnya yang pertama kita nak bincangkan tentang cacing, pergerakan cacing, di mana cacing ni menggunakan rangka hidrostatik. Okay. Dan kemudian ada juga yang menggunakan rangka luar, iaitu serangga kebanyakannya, di mana dia tak mempunyai tulang, tapi rangka luar dia lebih keras. Jadi kita akan tengok perlekatan otot dia bukan kepada tulang lah, tapi kepada rangka luarnya. Dan yang lain-lain tu menggunakan rangka dalam, tapi ada yang hidup dekat dalam air kan. Jadi ciri-ciri penyesuaian dia berbeza. Kalau yang hidup dengan yang dekat udara ni pun dia ada ciri-ciri penyesuaiannya. Okey, so kita mulakan dengan pergerakan cacing tanah yang menggunakan rangka hidrostatik. Okey, so boleh rujuk dekat dalam buku Bioscore juga, ciri-ciri penyesuaian yang ada pada cacing tanah ni, iaitu mempunyai bendalih di dalam badan dia. So cikgu tak akan explain detail tentang ciri-ciri ni sebab cikgu rasa kalau baca pun boleh faham, tapi kita nak fokuskan kepada pergerakan. So untuk cacing tanah terdapat dua jenis otot yang membantu dalam pergerakan dia. So nama otot tu ialah otot lingkar dan otot membujur. Okey, otot lingkar ialah otot yang berbentuk bulat. Okey, otot lingkar ialah otot yang berbentuk bulat. Okey, jadi susunan otot tu dia membulat lah di sepanjang badan cacing. Membulat tu mungkin kita boleh lukis macam ni. Dia punya muscle dia tu dekat sepanjang badan dia membulat. Manakala otot membujur ni, gentian otot dia memanjang. So nama dia ialah otot membujur. So badan cacing ni ada dua lapis otot, iaitu otot lingkar dan otot membujur. Dalam buku Bioscore tu dia lukis otot membujur bahagian dalam, kemudian dekat luar tu dia salut dengan otot lingkar. Jadi kita boleh tengok gentian dia lah. Gentian tu iaitu jalur-jalur otot tu. Okey. Kedua-dua otot lingkar dan otot membujur ni sifat dia bertindak secara antagonistik. Bertindak secara antagonis, iaitu mesti berpasangan, di mana satu sekiranya otot lingkar ni mengecut, otot membujur akan mengendur. So pasangan dia bertindak secara berlawanan lah. Dan kesan daripada pengecutan dan pengenduran kedua-dua jenis otot ni akan memberikan kesan pergerakan kepada badan cacing. Jadi macam mana cacing ni bergerak? Cacing kita tahu dia bergerak tu dia akan memanjangkan badan dia, memanjangkan segmen badan. So apabila otot lingkar mengecut, otot membujur ni akan mengendur dan menyebabkan segmen badan cacing tanah mengecil dan memanjang.
iaitu apabila otot lingkar mengecut. Jadi kalau kita tengok gambar kat sini, okey, ini ialah segmen cacing. Ni bahagian ni dia punya saiz otot lingkar tu bila mengecut, saiz segmen tu jadi kecil compare tu saiz yang dekat sini ni. Ni nampak dia lebih besar, yang ini lebih kecil sebab otot lingkar dia kecil. Dia punya bulatan tu mengecil. Tetapi segmen badan cacing tu memanjang. Jadi kalau kita tengok yang ini rapat, segmen dia lebih rapat. Manakala yang bahagian ini, kita tengok segmen dia lebih besar. Segmen lebih besar. Segmen tu yang ni lah. Ni ada segmen dia. Okey, ada yang jarak dia besar. Okey, ni jarak dia lebih besar. Tapi dia punya otot membulat tu kecil. Okey, kalau ada yang satu lagi mungkin otot membulat dia lebih besar. So, kalau dia besar, dia punya tu tinggi sikit lah. Ni. Okay. So, kalau otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, segmen badan cacing tanah mengecil dan memanjang. Memanjang tu yang memanjang macam ni. Okay. Apabila otot membujur mengecut pula, otot lingkar akan mengendur. Membujur mengecut, segmen badan dia akan memendek. Menyebabkan segmen badan cacing membesar dan memendek. Okey, sekali lagi. Kita ada cacing ni dia nak bergerak, dia akan panjangkan segmen badan dia. Okey, masa dia memanjangkan segmen badan dia, ni segmen badan cacing. Dia nak bergerak ke hadapan tu, ke hadapan. Macam tu. Bila dia nak bergerak ke hadapan, dia akan panjangkan segmen badan tu. So, dalam keadaan ni sebenarnya, otot lingkar akan, ni otot lingkar akan mengecut. Otot lingkar mengecut, otot bujur mengendur. So, segmen badan tu dipanjangkan. Okay. Tapi, yang ni sebaliknya, dalam keadaan yang satu lagi, okey, di mana segmen badan tu lebih pendek. So, tapi dia punya otot lingkar dia lebih besar daripada yang ni. So, maksudnya yang ini otot lingkar mengendur. Okey, tapi otot membujur mengecut. Okey, jadi kita nampak segmen badan cacing tu lebih pendek. Okey, so pergerakan otot memberikan kesan kepada bentuk dan saiz segmen cacing, dan selain daripada tu dalam buku bioskop juga dinyatakan cacing ni mempunyai sepasang ketah pada setiap segmen badan
Dan keta ni digunakan untuk mencengkam tanah. So of course lah bila dia dah bergerak ke hadapan, okay, dia dah bergerak ke depan ni, mestilah dia ada something untuk cangkuk tanah tu. Okay, iaitu keta untuk cengkam tanah, barulah bahagian belakang dia pun digerakkan ke hadapan. Okay, so itu untuk pergerakan cacing. Okay, yang seterusnya ialah pergerakan belalang. Okay, belalang ialah serangga yang mempunyai rangka luar. Okay, rangka luar. So, dia tak ada tulang macam manusia kat dalam badan tu, tapi ada rangka luar. Kita sebut exoskeleton. Okay, so rangka luar, dan belalang ni ada pelbagai jenis pergerakan di mana dia boleh melompat, boleh terbang dan juga berjalan. Tapi kat sini cikgu fokus kepada pergerakan melompat. Okay, yang lain tu boleh baca dalam buku lah. Okay, so untuk belalang, otot belalang ni, okay, otot belalang dilekatkan pada bahagian dalam rangka. Dia melekat dekat kulit belalang tu daripada bahagian dalam. Dua jenis otot yang terlibat ialah otot extensor dan otot flexor. Okay. Otot extensor. Extend tu maksudnya memanjang. Okay, extensor. Jadi maksudnya otot extensor ni kalau dia mengecut, dia fungsinya akan memanjang atau meluruskan badan. Otot flexor ni ialah flex tu ialah bengkok. Maksudnya flexor ni ialah otot yang kalau dia mengecut, fungsi dia akan membengkokkan anggota badan tu. Okay, so belalang dia mempunyai sepasang kaki belakang yang lebih besar dan kuat. So, sebelum belalang ni melompat, kaki belakang dalam keadaan bengkok. So, semasa kaki belakang tu bengkok, otot yang mengecut ialah otot flexor. Okay, otot flexor akan mengecut, manakala otot extensor akan mengendur. Okay, so otot flexor ialah otot yang dekat bahagian bawah ni dan sangkut kepada tibia daripada bawah. Manakala otot extensor pula, okay, otot extensor pula ialah otot yang melekat dia dekat bahagian atas tapi sangkut dekat tibia daripada atas. Satu daripada bawah tibia, satu lagi daripada atas tibia. Okey, lagi sekali. Otot flexor. Flexor ni lipat. Okey. So dia sangkut dekat bahagian, nampak yang bawah ni. Melekat dekat tibia tapi dari bawah. Kalau yang extensor, dia melekat kat tibia tapi dari atas. Okay. So, dalam keadaan dia masih belum melompat lagi, flexor mengecut, dia akan tariklah tibia tu rapat. Kaki dia bengkok. Flexor mengecut, dia akan memendekkan. So, dia tarik tibia. Yang extensor masa tu dalam keadaan mengendur. Tapi bila dia nak melompat, otot flexor ni akan mengecut cepat-cepat. Otot extensor ni akan mengecut dengan cepat. Otot extensor akan mengecut dengan cepat supaya kaki tu dapat diluruskan dengan cepat. Manakala otot flexor akan mengendur. So, dalam menjawab soalan, kita kena tulis ayat yang lengkap lah. Okay. Contohnya nak dapatkan point tu, kena sebut otot flexor mengecut, otot extensor mengendur. Sepasang otot ni
Tulis ayat macam tu baru dapat P1 contohnya. Dan kesan dia ialah kaki belakang dilipatkan. Ni dapat P2. Jangan tulis otot flexor mengecut menyebabkan kaki belakang dilipatkan. Takut nanti tak dapat point. Okay. So, itu untuk belalang, cara belalang ni melompat. Okay, so sifat otot belalang pun sama, bertindak secara antagonistik iaitu berpasangan. Berpasangan untuk menghasilkan pergerakan belalang iaitu melompat. Okay, selain daripada tu, kita tahu belalang dia ada sepasang sayap. Sayap ni, otot yang terlibat ialah otot penerbangan. Okay. Dan dia juga mempunyai kaki. Kaki, 3 pasang kaki untuk berjalan. Di mana badan dia akan disokong oleh 3 kaki yang membentuk tripod. 3 kaki yang lain menarik atau menolak badan ke hadapan. Okay, next ialah tentang pergerakan ikan. Okay, so ikan ialah haiwan yang mempunyai rangka dalam. Maksudnya tulang dia dekat dalam. Tapi hidup dekat dalam air. So sifat ikan ni kita bincangkan sebab dia punya habitat dia berbeza. Dan juga dia punya ciri-ciri penyesuaian dia berbeza untuk pergerakan. So, pernah tengok tak ikan, isi ikan? Bila kita potong isi ikan tu, nampak macam ni. Okay. So, yang tengah-tengah ni ialah tulang ikan. Inilah dia punya vertebra dia, tulang ikan. Okay. Yang tengah-tengah ni tulang dia. So, isi ikan tu sebenarnya ialah muscle dia, otot dia. So, otot ikan kita sebut sebagai myotom. Dan otot ni juga sifat dia adalah antagonistik. Bersifat antagonistik iaitu bertindak secara berpasangan. Tetapi otot dia disusun dalam bentuk bongkah di bahagian kiri dan kanan badan. So contohnya ni sebelah kiri, yang ini sebelah kanan dia. Okay, so sifat otot ni berpasangan juga. Tetapi ikut kedudukan badan dia iaitu kiri dan kanan. Okay, so pengecutan dan pengendoran myotom ikan ni membolehkan ikan tu mengibas ekor dia. Jadi ikan kalau dia nak bergerak, dia kena libaskan ekor dia. Memukulkan ekor dia dalam air. So bila dia pukul, libaskan ekor tu, badan dia akan bergerak ke hadapan. So macam mana cara dia libaskan ekor tu? Sebenarnya dibantu oleh otot myotom kiri dan kanan. Contohnya, apabila myotom kiri ni mengecut, myotom sebelah kanan akan mengendur. So, keadaan dia macam mana? Kalau kita tengok balik kat sini, ni dia libaskan ekor. Dilibaskan ekor dia ke kiri dan ke kanan. Contohnya, kalau dalam keadaan ni, okay, ekor tu dilibas ke kiri. Maksudnya, bila kita potong bahagian ni, okay, sebenarnya myotom sebelah sini ni mengecut. Myotom yang sebelah kanan mengendur. Okay, jadi pengecutan dan pengendoran tu berlaku secara berselang-seli lah untuk menghasilkan pergerakan ikan, menggerakkan ekor ikan dan seterusnya ikan tu bergerak ke hadapan. Sebaliknya, kalau nak libas ekor ke kanan, maksudnya myotom kanan mengecut, myotom kiri akan mengendur.
dan ekor akan mengibas ke kanan. Okey. So dalam keadaan ni, yang belah sini ni, belah kanan akan, dalam keadaan ni, sebelah kanan ni, sebelah kiri akan mengendur, sebelah kanan ni mengecut. Jadi kalau kita tengok ikan pula, okey, ikan ni katalah pergerakan dia macam ni. Okey, pandangan dari atas. So, kita potong dekat sini. Potong ikan tu dekat sini. Okey. Jadi, macam mana rupa isi ikan tu? Bahagian kalau kita potong kat situ. Ni ialah isi ikan. Ni tulang dia kat tengah-tengah. Okey, myotom dia. Kalau sebelah sini, sebelah kiri ni, dia adalah dalam keadaan mengendur. Okey, sebelah kanan dia dalam keadaan mengecut. Mengecut. So, ekor ni dilibas ke kanan. Okey. So, myotom dia macam mana? Myotom dia, kalau bahagian yang mengendur ni, isi ikan tu, kita lukis, dia punya muscle dia tu dalam bentuk bulat-bulat ni dan jarang. Sebab dia dalam keadaan mengendur. Untuk yang bahagian mengecut, kita lukis muscle dia rapat-rapat. Untuk menunjukkan otot tu sedang mengecut. Rapat-rapat, lukis banyak dia punya lapisan line dia tu. Okay. So, gambar ni menunjukkan myotom sedang mengendur. Dan yang ini, dua ni mengecut. So, itu menunjukkan kita potong ikan dekat bahagian ni dalam keadaan ekor dia dilibaskan ke kanan. So, bahagian otot sebelah kan, kalau tulang ikan tu kat tengah-tengah ni. Jadi, muscle yang sebelah sini ni dalam keadaan mengecut. Okey. Manakala yang dekat sebelah ni dalam keadaan mengendur. So, itu untuk pergerakan ikan. Dan pergerakan ekor ke kiri dan ke kanan ni akan menghasilkan daya tujahan. Daya tujahan yang menolak ikan ke hadapan. Jadi, bila ekor tu dia libas ke kiri ke kanan, sebenarnya badan ikan tu akan bergerak ke hadapan. So, kita sebut sebagai daya tujahan. Selain daripada tu, ikan mempunyai ciri-ciri penyesuaian dia, iaitu mempunyai pelbagai jenis sirip lah dekat sini. Okay. So, boleh rujuk dekat buku. Sirip-sirip ikan. Yang pertama, kita ada sirip dorsal dan sirip ventral. Di mana sirip ni hanya satu saja dan tidak berpasangan. Okay. Sirip dorsal dan sirip ventral ni, dia punya sirip satu saja dan fungsi dia adalah untuk mencegah ikan tu daripada terpesong. Ni terpesong, pesongan. Dan juga mencegah daripada ikan tu tergolek. Dalam air tu disebabkan oleh arus air, ikan tu dia nak bergerak, nak stay tegak tu. Kalau arus air tolak dia boleh tergolek. So, nak elakkan perkara tu berlaku, dia guna sirip dorsal dan ventral untuk make sure ikan tu dalam keadaan tegak dekat dalam air tu.
Selain daripada tu ada sirip pelvis. Okay, sirip pelvis ni ialah sirip yang berpasangan. Maksudnya ada dua dekat bahagian badan dia tu kiri kanan lah. Pelvis ni untuk mengelakkan dia daripada terjunam. So, mencegah junaman. Okay, maksudnya kalau dia bergerak ikan tu berenang dekat dalam air sampai dekat dasar tu, dia nak mengelakkan daripada dia terus terjunam, maksudnya dia akan menggunakan sirip pelvis lah untuk kontrol. Manakala sirip pectoral adalah berfungsi sebagai kemudi ataupun kemudi untuk menukar haluan dan juga sebagai brake. Sirip pectoral ni yang mana? Ni pectoral. Biasanya terdapat dekat kiri kanan ikan tu berpasangan. So fungsi dia sebagai kemudi dan untuk menukarkan untuk menukar haluan dan juga berfungsi sebagai brake untuk dia berhenti. Bila dia berenang dalam air, dia nak brake, tu dia akan berhenti menggunakan sirip pectoral. Dan yang akhir sekali ada sirip caudal, iaitu untuk menentang arus air ataupun secara tak langsungnya memberi tujahan ke hadapan lah, seperti yang kita dah bincangkan tadi. Okay, selain daripada tu, ikan ni juga ada pundi renang, biasanya terdapat dekat bahagian bawah perut ikan tu. Pundi renang ni dalam dia ada udara. So, dia kontrol keapungan ikan tu dalam air dengan mengawal isi padu udara dalam pundi renangnya. Okey. Kemudian kita tengok pula pergerakan katak. Okey, katak ni sebenarnya boleh dikatakan sama dengan belalang sebab katak dia mempunyai otot, sepasang otot extensor dan otot flexor. Okay. Katak mempunyai kaki belakang yang panjang dan berotot untuk membantu katak melompat. So, sebelum melompat, katak ni kaki belakangnya akan berlipat membentuk zag. Otot yang terlibat ialah otot extensor dan otot flexor. Sebelum melompat, otot flexor akan mengecut, otot extensor mengendur. Dan kaki belakang akan dilipatkan. So, sama macam belalang tadilah. Otot flexor mengecut, maksudnya kaki belakang tu dalam keadaan terlipat. Okay. Tapi bila dia nak lompat je, otot extensor akan mengecut dengan cepat. Dan secara tak langsung, otot flexor akan mengendur. So, kaki belakang diluruskan. So, biasa dia melompat, satu daya tolakan terhasil dan menolak katak tu ke atas dan ke depan. Dan bila dia nak landing, dia akan landing guna kaki depannya yang pendek yang bertindak sebagai penyerap hentakan. Okey. Dan yang berapa ni? Burung. Burung yang kelima, pergerakan burung. Iaitu burung mempunyai rangka dalam dan pergerakannya ialah terbang. Jadi boleh baca juga dekat dalam buku sebab cikgu tak masukkan dekat sini. Yang ciri-ciri burung ni contohnya berbentuk larus. Badan burung berbentuk larus. Sayap burung berbentuk aerofoil. Dan burung mempunyai tulang yang ringan dan organ yang tunggal. Maksudnya tulang burung dia tak sama macam tulang manusia sebab tulang burung tu berongga. Okay, kalau manusia, tulang manusia ni padat. Tapi tulang burung kat dalam dia berongga. Sebab nak membolehkan tulang tu lebih ringan untuk terbang. Organ burung pun tunggal. Jadi macam kita, peparu kita dua, dia satu. Buah pinggang kita dua, dia satu je. Sebab dia nak kurangkan jisim badan burung tu. So, otot yang terlibat untuk burung terbang
yang utama ialah otot pectoralis major dan pectoralis minor. Okay, so gambarnya dekat muka surat 70. Okay, so mana satu otot pectoralis major dan pectoralis minor ni? Okay, untuk pectoralis minor, otot pectoralis minor ni kalau kita tengok gambar, dia dekat bahagian dalam sikit. Dekat-dekat bahagian dalam sayap burung tu. Bukan sayap. Yalah sayap. Okay. So, pectoralis minor dan pectoralis major. So, burung dia punya gambar tu ialah gambar daripada depan. Daripada depan, maksudnya dia daripada pandangan hadapan. Okay. Pandangan hadapan, di mana ini ialah tulang sternum dia, iaitu tulang rusuk dia lah, yang sternum tu. Lepas tu ini ialah tulang sayap. Okay. Tulang sayap kita sebut sebagai coracoid. Ni coracoid dan juga sternum. Okay, coracoid dan juga sternum. So ini ialah sternum. Macam manusia kan ada sternum. Ini ialah coracoid. Okay. So, pectoralis minor. Okay, otot pectoralis minor ialah otot yang bersambung daripada sternum ni daripada sternum, kemudian melekat kepada tulang sayap dia, tapi dekat belakang tu dia pusing macam ni. Melalui tendon. So, hujung ni ialah tendon. Ni tendon. Cantik warna tendon. Yang kita dah belajar kan, tulang, otot melekat dekat tulang melalui tendon. So, otot yang ini. Ini ialah pectoralis minor. Minor kecil kan. So, yang major pula. Okay, pectoralis major ialah otot yang melekat daripada sternum juga kepada tulang sayap, tapi daripada bahagian bawah. Ni ialah pectoralis major. Pectoralis major. Okay, nampak ya? So, tulang muscle dia ataupun otot dia ni, satu melekat dekat dari atas tulang, satu lagi dari bawah tulang. Okay, so semasa sayap ni dia bergerak ke atas dan ke bawah. So, untuk pergerakan sayap, apabila otot pectoralis minor mengecut, yang ni,
Okey. Pectoralis minor mengecut, pectoralis major akan mengendur. Mengecut ni akan menyebabkan muscles tu memendek. Bila memendek, mengecut, memendek, muscle tu akan ditarik ke bahagian sternum. So secara tak langsung dia tarik tulang ni naik ke atas. Pectoralis major pula akan mengendur. So bila mengendur dia meregang, memberikan space lah untuk tulang tu naik ke atas. Jadi sayap akan digerakkan ke atas dan ke hadapan. Sekali lagi, apabila otot pectoralis minor mengecut, sayap akan digerakkan ke atas dan ke hadapan. Maksudnya explanation yang ni. Apabila otot pectoralis minor mengecut, otot pectoralis major mengendur, sayap bergerak ke atas dan ke hadapan. So kalau kita guna gambar yang ni pun samalah. Ni minor lah. Yang ni major. Bila minor mengecut, maksudnya dia memendek. Jadi dia akan angkat tulang tu. Sebaliknya, apabila otot pectoralis major yang mengecut, bila major mengecut, yang ni yang major, yang besar, so dia akan memendek. Bila dia memendek, dia akan shorten. Jadi dia tarik tulang tu ke bawah. So otot pectoralis minor masa tu akan mengendur. So sayap akan bergerak ke bawah dan ke belakang. Otot pectoralis minor akan mengendur, sayap akan bergerak ke bawah dan ke belakang. So nak terbang maksudnya pergerakan otot tu mesti mengecut dan mengendur dengan lajunya dan dengan kuatnya. Terutamanya otot pectoralis major lah. Sebab bila otot pectoralis major tu mengecut, dia akan menghasilkan satu daya untuk mengangkat badan burung tu ke atas. Sebab bila sayap tu gerak ke bawah lah, baru badan kita akan terangkat ke atas. Okey. So itu untuk pergerakan burung. Okey. So kalau tak faham boleh PM cikgu lah. Secara personal ataupun dalam grup. Okey, lebih mudah dalam grup lah supaya semua orang boleh dapat maklumat. Okey. Dan yang seterusnya kita nak tengok penyakit-penyakit. Sudah habis dengan pergerakan haiwan. Jadi kita nak teruskan dengan masalah sistem otot rangka dekat muka surat 71. Okey. Masalah sistem otot rangka kita ada beberapa jenis. Sebenarnya kita bukan belajar tulang saja dekat dalam bab ni. Kita ada belajar tentang otot, kita ada belajar tentang sendi, kita ada belajar tentang tulang lah kan. So penyakit-penyakit pun macam tu. Jadi kita boleh tengok penyakit yang kita nak bincangkan ni berkaitan dengan apa. Okay. So sistem otot rangka boleh terjejas akibat pemakanan atau gizi yang tidak seimbang, dari segi poster yang tidak betul dan juga dari segi genetik, dan yang akhir sekali penuaan. So tak dapat dielakkan, penuaan ni menyebabkan banyak sistem badan kita menyusut lah, termasuklah otot rangka. Okay, so untuk penyakit yang pertama ialah osteoporosis. Okey, pernah dengar kan osteoporosis ni, iaitu tulang menjadi poros, rapuh dan mudah retak. Okey, penyakit ni biasanya berlaku kepada orang tua, terutamanya kepada wanita. Sebab wanita ni dia banyak kehilangan kalsium semasa dia mengandung, semasa dia menyusukan anak dia. Kalsium akan dibekalkan kepada fetus dalam kandungan untuk pembinaan tulang fetus tu, dan juga semasa dia menyusukan anak, dia juga akan beri kalsium tu kepada anak dia dalam
anak dia melalui susu tu. Jadi memang banyak berlaku kehilangan kalsium. So selain daripada tu, bagi wanita, kalsium ni juga akan hilang apabila dia telah mengalami putus haid, iaitu menopause, kerana hormon yang dikeluarkan semasa haid, hormon yang dikeluarkan iaitu estrogen sebelum dia menopause membantu dia untuk penyerapan kalsium dalam tulang. Tapi bila dah menopause, hormon tu dah tidak dirembeskan. Jadi kalsium ni lagi tidak akan diserap ke dalam tulang dia. Jadi menyebabkan wanita ni akan mengalami kekurangan kalsium. So apa kesan bila kekurangan kalsium? Kesannya ialah kekuatan tulang tadi akan berkurangan. Jisim tulang akan berkurangan. Jadi kita boleh nampak dekat sini, tulang ni tulang padat. Jisim tulang yang normal maksudnya dia punya, dia tak ada rongga lah sepatutnya kan. Ataupun kuranglah rongga dia. Tapi kalau tulang yang dah mengalami osteoporosis ni, nampak yang gelap-gelap ni, ini ialah ruang kosong. Ruang kosong yang menyebabkan tulang tu dah poros. Okey. So, lama kelamaan bila tulang, terutamanya tulang belakang kita telah kosong, poros, dia akan menjadi pendek. Tulang akan menjadi lebih pendek dan pesakit tu akan menyebabkan dia bongkok. Sebab tu orang tua kita nampak dia bongkok kerana dia punya tulang dia dah memendek. Jadi untuk kita atasi masalah ni, kita boleh minum susu dari awal lah kerana nak bekalkan kalsium kepada tulang. Selain daripada tu, kita juga boleh melakukan senaman untuk menambahkan jisim tulang. Okay, penyakit yang kedua ialah distrofi otot, iaitu penyakit yang berkaitan dengan otot. Tadi tulang lah sebab osteoporosis tu tulang, kali ni otot. Okay. Dan penyakit ni berpunca daripada gentian otot yang semakin mengecil, merosot dan semakin mengecil. Tapi yang sebaliknya, otot tu besar disebabkan oleh pengumpulan lemak dan tisu penghubung. Bukannya otot yang membesar, tapi lemak dan tisu penghubung yang membesar dekat otot dia. So, untuk penyakit distrofi otot ni sebenarnya ialah penyakit genetik atau keturunan yang disebabkan oleh gen yang mengalami mutasi, gen mutant yang terdapat pada kromosom X, iaitu kromosom seks. So, oleh kerana lelaki dia hanya ada satu kromosom X, maka penyakit ni kita katakan kerap berlaku pada lelaki. Kalau perempuan dia ada dua kromosom X. So, kalau satu X tu ada gen yang mutant, dia boleh cover lagi satu tu normal lah. Tapi kalau lelaki, satu kromosom X dia tu mengalami gen yang mutant, maka dia akan mengalami lah penyakit tersebut. Okey, so kesannya ialah penyakit ni bermula daripada kaki, mula-mula otot kaki yang menyusut dulu. Lama kelamaan penyusutan tu macam naik ke atas. Semakin lama otot tu naik ke, kerosakan otot tu naik ke bahagian atas badan sehinggalah ke bahagian dada dia yang boleh menyebabkan pernafasan menjadi sukar dan akhirnya menyebabkan kematian lah kerana tak boleh bernafas. Okey. Dan yang seterusnya ialah penyakit yang berkaitan dengan sendi pula. Okey, sendi iaitu nama osteoarthritis. Nama penyakit yang berkaitan dengan sendi iaitu arthritis. Arthritis ada beberapa jenis. Yang pertama ialah osteoarthritis. Ini yang biasa kita dengar terutamanya di kalangan orang tua. Iaitu apa yang berlaku ialah orang tua ni biasanya dia akan mengalami
rawan yang haus. Okey, rawan dia haus sebab dah penggunaan yang terlalu lama lah, terutamanya dekat lutut, disebabkan oleh berat badan dia ataupun banyak berjalan ke, kan. Jadi rawan tu menipis. Bila rawan tu menipis, ni rawan. Okey, yang biru ni ialah rawan. So bila dia menipis, tulang dengan tulang ni pula akan berlaga. Tulang berlaga, so menyebabkan kita rasa sakit lah. Sebab dah tak ada cushion dekat situ. Tak ada rawan yang berfungsi sebagai penyerap hentakan. So, ni contoh rawatan yang selalu dijalankan. Masukkan besi dekat lutut melalui pembedahan. Ataupun kalau dia mungkin dalam keadaan yang masih boleh dikawal, so kita boleh ambil glukosamin. Glukosamin ni terdiri daripada glukosa dan asid amino untuk membantu membina rawan. Okey. Kemudian artritis yang kedua ialah rheumatoid. Artritis rheumatoid ni berlaku apabila membran synovial pada sendi di jari, sendi dekat pergelangan tangan ataupun dekat kaki ni mengalami bengkak atau radang. So, keadaannya menyebabkan jari ni, kalau kita tengok kat sini, membengkok lah. Dan yang ketiga ialah arthritis gout. Gout ni kita biasa dengar. Gout ni disebabkan oleh pengumpulan asid urik pada sendi. Okay, asid urik ni sebenarnya adalah hasil daripada penguraian protein. Maksudnya protein yang kita ambil dalam makanan kita tu, dia akan mengalami proses pendiaminaan. Pendiaminaan untuk menghasilkan urea. Dan kalau urea tak boleh disingkirkan, dia akan bertukar kepada asid urik. Dan asid urik ni akan terkumpul dekat sendi-sendi. Contohnya dekat sendi kat kaki ni yang selalu biasanya berlaku. Dan asid urik yang terbentuk sebenarnya dalam bentuk kristal ni dia menyakitkan. Dia tajam dan menyakitkan, menyebabkan bahagian sendi tu bengkak. Okey. Dan yang seterusnya ialah kekejangan otot. Yang ni kita biasa dengar, iaitu pengecotan otot secara tiba-tiba dan tidak terkawal. Okay, maksudnya kalau kita belajar selalu satu otot akan mengendur, satu lagi mengecut, kan. Kali ni otot tu mengecut kedua-duanya. Jadi menyebabkan kita rasa sakit. Dan punca dia ada banyak. Salah satunya disebabkan oleh pendehidratan pada tubuh badan, di mana kandungan kalsium, ion kalsium, kalium dan magnesium yang rendah dalam darah. Okay, yang seterusnya ialah boleh baca dekat buku bioskop juga cara memelihara sistem otot rangka yang sihat. Yang ni cikgu tak terangkan secara detail lah. Okay. Okay, kita pergi kepada sokongan dalam tumbuhan. Okay. Untuk tumbuh-tumbuhan, pokok ni pun sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan dia. Sebab pokok dia perlukan support untuk mendapatkan cahaya yang banyak untuk menjalankan fotosintesis. Dan satu lagi, pokok ni dia nakkan supaya bunga dia tu jelas dilihat oleh serangga ataupun haiwan yang membantu dalam proses pendebungaan. Okey, bagi tumbuhan ada beberapa jenis dekat sini, tapi dekat muka surat 74 tu dia bincangkan tentang tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik ialah tumbuhan yang hidup sama ada dalam air atau dekat permukaan air. Tumbuhan akuatik ni biasanya tidak mempunyai tisu yang berkayu. Kerana daya apungan yang dihasilkan oleh air dapat memberi sokongan je. So dia tak perlukan tisu yang berkayu.
Okey. So untuk tumbuhan akuatik ni dia ada dua jenis. Satu yang spesies tenggelam yang memang hidup di dalam air. So dia tenggelam dalam air. Contohnya yang diberi kat sini ialah Carbomba species. Tumbuhan tenggelam. So kita biasa nampak kan pokok ni dekat dalam akuarium. Tapi secara dia habitat semula jadi dia pun dalam air juga. So pokok Carbomba ni dia tak berkayu. Tapi dia mempunyai akar dan batang dia mempunyai pundi udara. Maksudnya sel-sel yang terdapat dekat dalam akar dan juga batang dia mempunyai pundi udara, iaitu tisu parenkhyma. Membantu tumbuhan ni menegak dalam air untuk serap cahaya matahari. Jadi oleh kerana dia ada pundi udara, maka dia punya struktur tumbuhan tu ringan. Ringan, so dia boleh tegak lah dekat dalam air tu. Okay, kemudian untuk pokok yang kedua, yang biasanya kita nampak terapung dekat dalam kolam, iaitu keladi bunting, teratai. So yang ini ialah keladi bunting Ikonia crassipes. Okay, untuk keladi bunting ni, bila kita potong je dekat bahagian batang pokok keladi ni, potong, kita akan nampak tisu parenkhyma, iaitu tisu yang mempunyai banyak pundi udara dan sifat dia ialah ringan untuk mengurangkan ketumpatan batang. Jadi pokok tu dia terapung je lah dekat atas permukaan air dan tidak akan tenggelam. So secara tak langsung dia memberi support kepada tumbuhan tersebut. Okey. Kemudian untuk tumbuhan darat ataupun terrestrial, tumbuhan daratan, ada 3 jenis. Yang pertama ialah tumbuhan darat yang renek, tidak berkayu. Dikenali sebagai tumbuhan herba. Pokok yang kecil-kecil, pokok renek yang batang dia hijau. Tu tumbuhan tidak berkayu. Dan untuk tumbuhan jenis ni, dia punya support atau sokongan dia bergantung kepada kesegahan sel. Kalau dia tak cukup air, sel dia tak segar, maksudnya dia punya batang dia akan layu. Jadi kalau dia ada air yang banyak, dia dapat memberi sokongan kepada tumbuhan tu. Okay, sel parenkhyma pada batang mempunyai kanji gula dan air, menjadikan sitoplasmanya hypertonik. So air akan meresap masuk dan menjadikan sel tu segar. Okay, ni cara dia nak mendapatkan kesegahan sel tu, iaitu sel parenkhyma dia akan menjalankan fotosintesis dan mempunyai kanji gula dan air. So sel air akan meresap masuk ke dalam sel tersebut. So sel tu akan segar dan memberi sokongan. Tisu parenkhyma di bahagian bawah epidermis pula untuk sokong tangkai daun dan bunga. Maksudnya tangkai daun dan bunga ni dia ada support menggunakan tisu parenkhyma. Okay, spesies yang kedua ni ialah tumbuhan yang jenis memanjat. Macam pokok yang biasa kita lihat, pokok bunga seri pagi, dia boleh memanjat sebab ada suluh paut dia. Ni suluh paut. Manakala bunga ros dia ada batang yang berduri untuk dia memanjat. So support lah, dia memberi sokongan kepada pokok tu supaya dia dapat panjat dinding, dapat panjat tempat yang lebih tinggi untuk dapatkan cahaya matahari. Okay, yang terakhir ialah tumbuhan yang lebih kuat sebab dia berkayu. So antara tisu yang terdapat dekat dalam tumbuhan berkayu ni ialah tisu sclerenchyma, di mana dinding selulosa sel diperkuatkan dengan penebalan lignin yang seragam. So lignin ni ialah bahan berkayu yang memberi support kepada pokok tersebut. Okay, lignin bersifat kuat dan tidak terlap air, dan ini menyebabkan sclerenchyma kehilangan sitoplasma dan akhirnya mati.
Okey, yang kedua, pokok berkayu juga ada xylem yang tidak mengandungi cytoplasma. Sel xylem bersambungan untuk membentuk salu-salu berbentuk silinder yang berterusan dari akar ke daun ditebalkan oleh lignin. Sama jugalah. Jadi lignin ni ialah bahan berkayu yang menguatkan salu xylem. Dan pada certain pokok dia mempunyai macam-macam corak lignin. Macam yang kita tengok dalam gambar ni. Ada yang bentuk spiral kan. Ada yang pitted ni maksudnya berliang-liang. Okey. Dan yang akhir sekali, tumbuhan berkayu mempunyai xylem yang kita namakan sebagai trakit, iaitu sel mati yang ditebalkan oleh lignin dan mempunyai lumen yang kecil. Ini fungsi dia untuk mengangkut air, tapi secara tak langsung menyebabkan memberi sokongan kepada tumbuhan tersebut. Okey. So, itu saja untuk bab 2. Okey, sokongan dalam tumbuhan dan juga pergerakan haiwan tadi. So, cikgu harap dapat lengkapkan buku Bioscore. Okey, dapat study dan kalau ada soalan boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okey. So, gunakan masa yang ada ni sebaik-baiknya kerana kita pun tak pasti cuti kita ni berapa lama dan juga kita juga tak pasti nanti macam mana keadaannya dekat sekolah. Ada masa lagi ke tak nak ulang semula chapter ni. So, cikgu harap kamu dapat menggunakan masa yang sebaik-baiknya untuk belajar. Okay, so sekian saja untuk video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.